Baiklah, setiap kali pembentangan bajet, sudah pasti golongan istimewa atau orang kelainan upaya OKU tidak dilupakan. Betul tu, Sabri. Dan kalau sebelum ini kita banyak fokuskan kepada bagaimana untuk menyediakan kemudahan dan juga pengangkutan mesra OKU, tapi sebenarnya ada satu lagi isu yang lebih penting yang perlu diketengahkan, iaitu menyediakan peluang pekerjaan untuk orang upaya itu sendiri. Untuk survival mereka kan. Untuk itu sama-sama kita saksikan laporan yang disediakan oleh wartawan NX Ahmad Parzainal Abidin. Kita saksikan. Jom. Tiada siapa yang tertinggal. Itu antara kata-kata Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dalam intipati bajet 2018 yang akan dibentangkan pada petang ini. Ia semestinya akan merangkumi golongan OKU dan rata-rata mengharapkan bajet 2018 kali ini akan memberi kabar gembira buat ratusan ribu OKU di seluruh negara. Golongan OKU agak sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Pergerakan mereka yang tidak fleksibel dan terbatas menyebabkan banyak majikan tidak mahu mengambil mereka untuk bekerja. Basri Husin mengalami kecederaan saraf tunjang menyebabkan kehidupannya berubah 2 tahun lalu. Penuntut Usuluddin Universiti Malaya ini bakal menggenggam ijazah Dr. Falsafah PhD tahun ini. Justru itu, Basri juga tidak mahu ketinggalan dalam menjejaki peluang pekerjaan di Karnival Kerjaya, anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang dianjurkan baru-baru ini. Saya tengok tadi ada juga di kalangan OKU yang datang dan jawatan-jawatan yang ditawarkan tu juga bersesuaian dengan kemampuan OKU sendirilah. Jenis ada tadi saya pun tengok ada yang OKU jenis pendengaran kan, dia tak ni, jadi komunikasi masalah dia adalah masalah komunikasi lah. Jadi kerjaya yang sesuai dengannya adalah yang bukan kaitan dengan komunikasi. Perkeso pula berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk OKU. Ramai pekerja yang mempunyai skill yang baik, cuma mereka tidak mempunyai platform untuk mengenal pasti peluang pekerjaan yang sesuai. So sehubungan dengan itu, Perkeso turut main peranan untuk menganjurkan karnival sebegini, terutamanya bagi pencalon Perkeso yang mengalami hilang upaya untuk kembali bekerja. Kita memang membantu pencalon Perkeso yang mengalami hilang upaya ini. Kita memberi bantuan pemulihan untuk mereka kembali bekerja, sama ada kaki palsu dan apa-apa alat prostetik, ototik, supaya mereka dapat mampu kembali bekerja semula. Golongan OKU merangkumi 0.01% daripada populasi Malaysia. Mereka mendapat allowance pekerja kurang upaya sebanyak RM350 sebulan, manakala tidak berupaya untuk bekerja pula RM200 sebulan dan RM300 untuk penjagaan OKU terlantar. Kenaikan gaji serta allowance buat golongan ini menjadi harapan mereka dalam bajet 2018. Sebagai OKU, kita harap itu allowance pekerja cacat boleh naik. Sekarang ya, 1 bulan 350. Itu tak cukup untuk OKU yang berpendapatan rendah untuk hidup berdikari dalam komuniti. Katanya di pusat jagaan OKU Beautiful Gate Foundation misalnya, golongan OKU dibantu dengan diberikan upah membuat sesuatu pekerjaan. Misalnya mengambil upah mengikis cat pada botol syampu yang dihantar kilang sekitar Petaling Jaya. Botol yang dikikis dengan menggunakan kertas pasir ini akan dihantar semula ke kilang. Dengan upah hanya 25 sen untuk setiap botol, penghuni yang tidak mendapat pekerjaan bergilir-gilir melakukan pekerjaan ini. Ada juga yang mengambil upah menjahit beg yang diperbuat daripada bahan kitas semula seperti seluar jeans dan kain rentang lama. Upah bagi beg jeans menilai RM40 hingga RM50 dan RM15 untuk beg kain rentang. Walaupun usaha ini mendapat pujian, sektor awam dan swasta harus lebih prihatin terhadap golongan OKU dan memberikan peluang pekerjaan kepada mereka dan tidak mengharapkan NGO seperti Beautiful Gate Foundation untuk membantu golongan ini. Seperti juga sebelumnya, penambahbaikan bagi kemudahan buat golongan OKU menjadi antara yang diminta dalam bajet. Ramai netizen mencadangkan kemudahan dinaik taraf dalam laman sesawang rasmi bajet 2018 Najib Razak. Kemudahan yang dicadangkan boleh memberi manfaat kepada kira-kira 300,000 OKU di seluruh negara. Antaranya, kemudahan parkir, laluan pejalan kaki buat orang cacat penglihatan, tandas khas dan pengangkutan awam. Kemudahan yang diharapkan meliputi seluruh tempat awam termasuk terminal pengangkutan awam dan institusi pendidikan. Kebanyakan pelajar ada juga OKU seperti dia.
Jadi dalam masa yang sama kita haruslah memberi perkhidmatan secara percuma, memudahkan pergerakan untuk orang-orang OKU juga. Saya lihat bantuan dari segi laluan orang buta terhad pada sesetengah tempat dan tempat yang tak pernah student OKU pergi, dia tak ada kemudahan dan bagi saya perlulah adakan lebih kemudahan di tempat-tempat walaupun tak ada student OKU kat kawasan tu. Dalam pembentangan bajet 2017, Perdana Menteri berkata OKU boleh mendapatkan pelepasan GST untuk peralatan bantuan tanpa perlu melalui kumpulan orang kurang upaya. Beliau mengumumkan pelepasan GST bagi pembelian peralatan bantuan untuk OKU berdaftar tanpa perlu melalui organisasi kebajikan. Sebelum ini, GST tidak dikenakan untuk peralatan bantuan selepas memperoleh syur daripada kumpulan OKU atau pegawai perubatan. Kemudahan peralatan seperti tongkat dan kursi roda juga menjadi hasrat dan harapan mereka dalam bajet 2018 akan datang. Pada masa sekarang, kalau individu dia orang beli wheelchair atau beli tongkat, GST dikenakan. Hanya kalau mereka membeli barang-barang itu melalui persatuan, mereka mungkin boleh mohon itu GST dikecualikan. Tetapi ini sangat susah kepada individu OKU. Saya pun harap semua wheelchair, kursi roda ke, tongkat ke atau itu white can, apa-apa alatan yang alat bantuan yang diperlukan oleh OKU semua dikecualikan GST. Itu kita haraplah. Ahmad Barzana Abidin, NX Digital.